Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwah masyayikhina wa walidina wal amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi masyaariqil ardi wa magharibiha syai'un lillahi wa lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullahi al-'azim. Allahumma aftah lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina khazaa'ina rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin wa bijaahi sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sambung tak mana? Sobat 30. فقال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Berkata Syekh radhiyallahu anhu, idza araftahu kanat anfasuka bihi wa harakatuka lahu wa idza jahiltahu kanat harakatuka laka. Baik. Jadi di dalam perkataan hikam Syekh Ruslan ini, Syekh Ibn Ruslan ini memberi gambaran kepada kita manusia itu dia ada dua golongan.
ada golongan yang namanya arif billah, iaitulah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada golongan yang dinamakannya jahil billah, orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita nak mengenal pasti golongan ini? Dan adakah kita ini termasuk di dalam golongan yang pertama atau yang kedua? Itu. Baik. Jadi tengok dia terjemah ke mana. Dia kata arti perkataan Syekh radhiyallahu anhu itu, dia kata apabila engkau mengenal akan Allah Ta'ala, kena itu dengan bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya melihat ia Allah akan dikau, dan bahawasanya ia Allah itu jua fa'il, yakni yang berbuat. Itu mana fa'il, yang berbuat. Padahal tiada engkau pandang kepada amal engkau, dan tiada engkau tuntun baginya, bagi amal itu balasan. Maka apa jadi? Nescaya adalah segala nafas engkau itu dengannya, dengan Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala gerak engkau itu baginya, bagi Allah Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita merafaqkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia-Nya dan juga curahan rahmat-Nya. Kita dapat meneruskan lagi pengajian walaupun dalam keadaan PKP dan juga sebagainya. Ini dapat lagi meneruskan lagi. Itu adalah di antara sebahagian daripada limpah kurnia Tuhan, anugerah Tuhan, dan juga kelembutan Tuhan. Jadi kita boleh kaitkan perkara ini dengan apa yang kita nak bincangkan dalam kataan Syekh ini. Baik, cuba kita tengok sebut. Dia kata iza araftahu kanat anfasuka bihi wa haratuka wa harakatuka lahu, wa iza jahilta laktahu kanat harakatuka laka. Tengok. Artinya, arti kata Syekh, yani Syekh Raslan Ad-Dimashqi radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, kita baca pelan-pelan, apabila engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Kenai di sini tuan-tuan dipakai kenai dengan ma'rifah kashfiyah atau dengan ma'rifah zawqiyah. Bukan kita kenai dengan ma'rifah asasiyah ataupun dengan ma'rifah burhaniyah, tak bukan begitu. Jadi yang kita kenal di sini ialah kenal dengan ma'rifah zawqiyah, iaitu ma'rifah yang jenis khasa. Dapatan hati kita ini. Baik. Jadi apabila engkau mengenal akan Allah Ta'ala, kenal dengan bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya melihat ia Allah akan dikau. Tengok. Jadi apabila kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita itu senantiasa melihat kita atau senantiasa memandang kita atau senantiasa memerhatikan dan menyaksikan gerak-gerik kita ini. Jadi bila kita tahu dan kita sedar begitu,
Hati kita ni kita rasa sedar Allah Ta'ala sedang memerhati kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat, memantau, menyaksikan segala gerak-geri kita. Bila kita rasa begitu, satu, dan bahawasanya ya Allah itu, dia atau pada kata bahawasanya melihat. Artinya dengan bahawa mengetahui engkau akan bahawasanya ya Allah itu jua fa'il, dialah yang berbuat sekalian perkara. Kita rasa Allah jualah yang berbuat semua perkara di dalam alam ini. Itu hakikat, kan? Kita nampak dengan mata hati kita bahawa Allah Ta'ala lah yang melakukan semua perkara dalam alam ini. Tengok dalam ayat Quran, kan Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala jualah yang menjadikan setiap perkara. Setiap perkara ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita tilik kepada hakikat. Kalau begitu, kita tengok selalu COVID, itu COVID, Corona dan juga seumpamanya, hakikat Allah Ta'ala yang menjadikan. Baik, kita tengok situ, kita kait dengan situasi sekarang, kan? Baik, padahal tengok, padahal tiada engkau pandang kepada amal engkau. Apa maksud? Jadi padahal engkau tidak memandang kepada engkau yang beramal. Tak nampak macam yang kita semayang tadi, kan? Kita semayang berjamaah maghrib tadi, hati kita pada pandangan mata hati kita, kita nampak bukan aku yang buat, bukan aku yang buat. Hakikat yang buat itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pada pandangan hati. Zahirnya itu syariat. Zahirnya nampaklah kata kita tu buat, tu zahir, kan? Zahirnya nampak kita yang buat. Macam api lah. Api zahirnya kita nampak api itulah yang menganguskan, yang membakar. Maknanya api itu pada zahirnya, pada adatnya, dialah yang memberi bekas pada menganguskan, membakar dan sebagainya. Tapi pada pandangan hati kita bukan api, bukan api. Hakikatnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini apa begitu? Padahal tiada engkau pandang. Pandang di situ bukan pandang dengan mata kepala. Kita kena tulis, padahal tiada engkau pandang. Jadi tiada engkau pandang dengan mata hati engkau, tak pandang kepada amal engkau. Mana engkau tak nampak engkau yang buat. Baik. Jadi bila kita tak nampak kita buat, itu ibarat daripada apa? Dipanggil ibarat daripada fana pada tauhid af'al. Maknanya seorang itu sudah fana di dalam tauhid af'al, yakni dia sudah hilang dan lenyap di dalam memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua yang berbuat. Itu satu. Lepas tu lebih lagi, dan tiada engkau tuntut baginya, bagi amal tu balasan. Pasal apa kita tak tuntut bagi kita balasan? Mudah jawapan, sebab bukan kita buat. Kalau kita nampak kita buat, tu yang kita minta balasan. Macam kita lah, bila kita nampak kita yang buat kerja, maka sebab tu kita minta upah, kita minta gaji,
Kita mengharapkan gaji dan juga upah kerana kita nampak kita yang buat kerja. Tapi apabila kita nampak kita tak buat kerja, aku bukan bekerja apa pun, maka di situ kita tidak akan meminta upah dan juga alasan. Demikianlah juga apabila kita melihat kita ini tidak melakukan amal, maka di situ kita tidak meminta balasan atas amalan tadi. Itu pandang pada hakikat. Sebab apa? Sebab la haula wala quwwata illa billah, dipanggil hawqalah. Ini kita kena faham konsep hawqalah, konsep la haula, tiada upaya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa melainkan billah, ay bi'aunillah, jadi melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi yang kita boleh buat tadi ni pertolongan Tuhan. Tuhan bagi tolong kita dengan hidayah, Tuhan tolong kita dengan taufik, Tuhan tolong kita dengan beri keupayaan dan juga kekuatan. Jadi hakikatnya bukan kekuatan kita, bukan keupayaan kita. Jadi kalaulah kita nampak tiga benda ni, maka ketika itu kita ini tergolong dalam golongan apa, tuan-tuan? Pertama, tengok, kita melihat bahawa kita mengetahui Allah Ta'ala itu sedang memerhati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengetahui Allah jugalah yang berbuat. Seterusnya, kita tidak memandang kepada amal kita, jadi kita yang beramal, tak ada apa gitu. Dan kita tak minta apa-apa balasan daripada amalan yang kita lakukan tadi. Maka bila ada 4 ciri itu, kata Syekh, kanat anfasuka bihi. Itu jawabnya, niscaya, yani tentulah, pastilah, adalah segala nafas engkau itu dengannya Ta'ala. Jadi apa maksud? Segala gerak-gerik kita, segala nafas keluar masuk kita, semuanya dengan Allah Ta'ala. Apa maksud? Yakni tidak ada hapuan bagi nafsu kita, tak ada. Tak ada hapuan bagi nafsu. Inilah yang disebutkan dalam ayat Quran tu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yang Tuhan sebut, Allah Ta'ala doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, permasukkanlah aku mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku mukhraja sidqin, tempat keluar yang sebenar. Apa dia tempat masuk yang sebenar, tempat keluar yang sebenar? Maksudnya tidak ada bahagian nafsu. Itu maksudnya. Lagu mana yang kata bahagian nafsu? Yang bahagian nafsu itu apabila kita nampak kita, akulah yang buat. Bila kita nampak kekuatan kita, kita nampak keupayaan kita, maka di situ ada habuan nafsu. Itu yang kita dah minta, kata ni, Tuhan, aku semayang dah, oleh itu berikanlah pada aku pahala. Dan Tuhan, aku buat semua yang kau suruh dan perintah, oleh itu masukkanlah aku dalam syurga. Jadi kita minta yang
Sebab apa kita minta? Sebab kita nampak kita yang buat, kan? Nampak kita yang buat, nampak kita tu bagi ru'yatun nafsika, itulah melihat diri itulah, kan? Dinamakan dia habuan bagi nafsu. Maka bukan bagi nafsu inilah sabit padanya syirik khafi. Tujuan kita mengaji ini ialah nak lepaskan kita daripada syirik khafi. Bila lepas kita daripada syirik khafi, barulah kita ini dinamakan mukmin yang hakiki, orang beriman yang sebenarnya. Ketika itu maka kita akan dapat dua syurga, syurga yang disegerakan di dunia ini, iaitu syurga ma'rifat, syurga musyahadah, dan satu lagi syurga yang ditangguhkan, yang disediakan di akhirat kelak, iaitu syurga yang maklum, kan? Syurga yang ada di dalamnya nikmat-nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, nikmat-nikmat yang tak pernah didengar oleh telinga, dan juga nikmat yang tak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia pun. Itu di akhirat kelak. Itu yang tujuan dia. Baik. Itu situ. Maka ketika itu dinamakan kita ini al-arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dinamakan dia orang yang sebenar-benar mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah hilang daripada kita ini melihat diri sendiri. Baik. Jadi ajaran ulama sufi dia latih hati kita itu supaya jangan memandang dan supaya jangan melihat kepada diri kita sendiri. Sebab melihat kepada diri kita itu bagi syirik khafi. Bila ada syirik khafi, maka ternafi tauhid hakiki. Bila ternafi tauhid hakiki, maka kita ini tidak dinamakan mukmin yang sejati. Ajaran ini nak mendidik, nak mengajar kita supaya kita jadi mukmin yang sejati, mukmin yang sebenar-benarnya, yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Baik. Lepas itu tengok pula dia kata, kerana bahawasanya engkau itu, itu ilat bagaimana? Ilat bagi kata adalah segala nafas engkau itu dengan Allah, dan segala gerak engkau itu baginya, yakni bagi Allah Ta'ala. Asal apa kita kata nafas kita dengan Allah, gerak-geri kita juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana bahawasanya engkau itu berperangai dengan segala perangainya, yakni perangai Allah. Lagu mana pula ni nak faham ni? Kerana engkau itu berperangai, yakni berakhlak dengan segala perangainya. Domainnya tu dia rujuk kepada Allah. Engkau itu sudah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana nak faham ni? Jadi tuan-tuan dan puan hadirat sekalian, dalam hadis Qudsi, bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat lagi,
takhallaqu bi akhlaqir rahman. Ada dua riwayat. Bahasa kita panggil berakhlaklah oleh kalian dengan akhlak Allah. Riwayat yang satu lagi sebut berakhlaklah oleh sekalian kamu dengan akhlak Tuhan yang Rahman. Jadi apa dia akhlak Allah dan juga akhlak Tuhan yang Rahman? Maka nak tahu akhlak Allah dan juga akhlak Tuhan yang Rahman ni, kita kena fahamlah Asma'ullahil Husna, iaitu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 itu: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sehinggalah sampai kepada Ar-Rasyidus Sabur. Sebab apa? Sebab tiap-tiap satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala ini, dia ada ta'alluq, dia ada takhalluq, dan dia ada tahaqquq. Tiga. Dia ada ta'alluq, dia ada kan takhalluq, dan juga dia ada tahaqquq. Tiga. Maka kita kena fahami apa dia itu ta'alluq, apa itu takhalluq, dan juga apa itu tahaqquq. Kena faham setiap satu nama ni dia ada tiga tu. Ataupun dalam bahasa yang lain dia panggil habzul abdi. Imam Ghazali dia guna bahasa habzul abdi. Apa makna habzul abdi? Maksudnya bahagian atau bahagian hamba. Apa bahagian kita yang kita boleh ambil bahagian dengan nama-nama Allah? Itu nama hauzul abdi, bahagian atau habuan seorang hamba. Maksudnya kita boleh ambil bahagian daripada nama Tuhan. Contoh, kita buat contoh seperti gini. Seperti nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kita boleh ambil bahagian daripada maksud nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Dengan mana apa? Kita juga mesti berakhlak dengan akhlak pemurah. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berakhlak dengan akhlak pemurah, maka kita ini juga disuruh berakhlak dengan akhlak pemurah. Jangan kedekut, jangan bakhil. Seperti mana Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Penyayang. Maka kita juga boleh ambil bahagian daripada nama Ar-Rahim itu, iaitu kita juga berakhlak dan juga bersifat dengan sifat penyayang, kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah, kasih dan sayang, kasihan belas terhadap kanak-kanak kecil, kasihan belas terhadap orang-orang yang ditimpa musibah, bala, bencana dan sebagainya. Itu namanya hauzul abdi, bahagian atau habuan seorang hamba yang dia boleh ambil bahagian di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kan? Itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna, syarah bagi Asma'illahil Husna, Imam Ghazali. Baik, yang kita sebut tadi, iaitu pada katanya setiap nama itu ada baginya ta'alluq, ada baginya takhalluq, dan juga ada baginya tahaqquq. Ini mengikut tariqah, ini mengikut jalanan Al-Arif Billah Ibnu Ajibah,
Al-Hasani radhiyallahu anhu dan juga Syekh Zarruq Al-Fasi radhiyallahu anhu. Kan? Jadi ta'alluq tu maksudnya kita bergantung dengan nama tadi. Contohnya seperti kita kata apa? Allah Subhanahu wa taala itu namanya Ar-Razzaq. Allah Ta'ala itu yang banyak memberi rezeki. Maka kita ini bergantung dengan Allah jualah pemberi rezeki. Dunan ta'alluq biman dunah. Artinya kita tidak bergantung dengan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama-ulama mengajarkan kita ini doa. Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ini daripada bergantung dengan yang selain daripada Engkau. Itu doa yang diajar oleh ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Baca doa itu dah, Allahumma nazzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada bergantung, bertaut dengan selain daripada Engkau. Ini yang bagi ta'alluq. Bila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu Ar-Razzaq, dialah yang memberi rezeki, maka kita berta'alluq, bergantung, bertaut. Hati kita itu berpegang hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang pemberi rezeki. Tak sah bergantung kepada yang lain, tak sah bersangkut, tak sah bertaut hati kita, berpegang hati kita kepada yang lain. Itu nama ta'alluq. Baik itu pula yang kedua kita buat contoh, iaitu bertakhalluq. Bertakhalluq maknanya berakhlak. Contoh seperti kita sebut atas juga, iaitu mana? Allah Subhanahu wa taala kita itu yang namanya Ar-Razzaq. Apa takhalluq kita dengan nama Allah Ta'ala? Bahagian kita ambil bahagian. Allah Ta'ala itu yang banyak memberi rezeki. Dia memberi, dia tak kira siapa, sama ada yang beriman atau yang tak beriman, dia bagi. Sama ada yang buat taat dekat dia ataupun yang derhaka kepada dia, dia bagi. Maka di situ kita berakhlak dengan dia. Kalau kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang banyak melimpah ruah, kita juga jangan bakhil, jangan kedekut, bagi juga. Bagi juga ke orang lain yang susah, yang berhajat, yang memerlukan. Itu dipanggil takhalluq, berakhlak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia panggil tahaqquq. Tahaqquq itu memantapkan, mengkejapkan di dalam diri kita, mana tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah sahaja yang memberi rezeki. Itu mana tahaqquq. Baik. Jadi bila mana seorang itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia nampak begitu ke semua. Jadi semua gerak-geri kita, nafas kita, gerak-geri kita, diam kita adalah dengan Allah. Kerana kita sudah berperangai dan juga berakhlak dengan segala perangai Allah Subhanahu wa taala. Cuba tuan-tuan tengok, di antara orang yang berperangai dan berakhlak dengan akhlak Allah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mana ketika seorang sahabat kan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha,
mengenai akhlak perilaku peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah kata kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok dalam perbahasan ulama, Sayyidatina Aisyah itu dia kata akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Itu orang panggil kerana dia malu ya. Dia nak sebut hakikatnya Sayyidatina Aisyah ini dia nak kata akhlak Rasulullah itu ialah akhlak Allah. Akhlak Allah, akhlak Rasulullah itu ialah akhlak Allah dah. Kalau kita nak sebut bahasa bagi mudah faham gini, yang panggil photostat dah sebiji dah. Faham tak? Itu bahasa kita. Jangan kita kata dia ni anak murid siapa? Oh, anak murid tu guru tu. Photostat sebiji, jangan tu guru. Macam tu lah bahasa kita nak bagi mudah faham kan. Nah, abang kata akhlak Rasulullah tu akhlak Allah dah. Tapi Sayyidatina Aisyah ni dia malu nak gambar lagu tu. Lalu dia kata akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Qustalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah Bil Minahil Muhammadiyah. Dia kata Aisyah sebenarnya dia dah sebut lagu tu akhlak Nabi Muhammad tu akhlak Allah dah, tapi dia malu nak sebut. Lalu dia kata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Apa maksud akhlak Rasulullah itu Al-Quran? Syekh Abdullah Sidi Qumari mentafsirkan, menguraikan hadis ini dengan katanya, apa yang disuruh oleh Allah dalam Quran semua Nabi buat. Apa yang ditegur oleh Allah dalam Quran semua Nabi kita tinggalkan. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam Al-Quran itu Allah Taala suruh bersifat dengan penyayang. Maka Rasulullah bersifat dengan penyayang. Dan sifat penyayang itu sifat siapa? Sifat Allah. Jadi Rasulullah tu bersifat berakhlak dengan akhlak Allah dah. Tapi dia tak sebutlah akhlak Allah tu. Dia sebut Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kalam Allah. Itu. Inilah tuan-tuan. Sebab tu dia sebut di sini, adalah segala nafas engkau itu dengan Allah. Segala gerak engkau itu bagi Allah. Semua dengan Allah. Allah, Allah lakarimah. Ini hebat. Apabila seorang itu mengenali Allah, ada ma'rifah dia. Semuanya Allah. Allah lakarimah. Itulah dalam bahasa Sufi dia sebut apa? Minallah, semuanya daripada Allah. Lillah, semuanya milik Allah. Ilallah, semuanya pulang dan kembali kepada Allah. Itulah bahasa kita sebut kita tak ada apa. Hakikatnya kita tak ada apa. Tak ada apa pun. Bukti kata kita tak ada apa, kita bukan hak kita. Tengok nyawa kita pun bukan hak kita. Kalau nyawa kita hak kita, tak ada siapa boleh kacau. Waktu ketika malaikat Israel nak main cabut, kita boleh dah, Israel, jangan ambil nyawa aku hak aku. Tak boleh. Israel kata bukan hak Tuhan. Tuhan perintah suruh aku cabut, aku kena cabut. Kita nak kata apa? Bukan hak kita. Itulah. Tak ada siapa boleh tegur, tak ada siapa boleh nahan.
Tuhan ke semua. Itu dah lebih mudah kita tengok. Lalu tengok lagi pula. Dan apabila engkau jahil akan dia, yakni akan Allah. Ini hadis yang kedua. Apabila seorang itu tidak ada padanya ma'rifah, dengan bahawa dia tidak kenal Allah. Tengok disebut dengan bahawa tiadalah engkau itu seperti yang demikian itu. Demikian 4 sifat tadi ni. Apa dia? Iaitu tiada engkau itu mengetahui bahawa Allah melihat engkau. Itu satu. Yang kedua, tiada engkau mengetahui bahawa Allah jua yang berbuat. Dan tiada engkau pandang dengan bahawa engkau pandang kepada amal engkau, dan juga engkau tuntut balasan. 4 dah. Boleh faham dah? Macam ni lah senang sikit. Jadi dalam ni ciri orang arif atau sifat-sifat orang yang mengenal Allah Ta'ala itu dia ada 4 disebut dalam ni. Pertama, dia mengetahui dan menyedari Allah Ta'ala melihat dia. Itu satu. Yang kedua, dia juga mengetahui Allah jua yang berbuat, tak ada hak lain. Dan yang ketiga, ciri dan sifat orang arif itu, dia tidak pandang kepada amal dia. Kan? Dan yang keempat, iaitu dia tidak minta balasan. Ini 4 ciri ini, ciri orang-orang yang arif. Artinya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita sebut pula, adapun ciri orang yang jahil dengan Allah, dipanggil jahilun billah, iaitu 4 juga. Iaitu 4 sifat yang melawani bagi 4 sifat tadi ni. Mana? Jadi sifat yang pertama, dia tidak mengetahui dan tidak menyedari bahawa Allah memandang dia. Itu satu. Itu jahil tu dengan Allah. Dia kata, Tuhan tak tengok aku buat. Padahal Tuhan tengok. Yang kedua, dia tidak mengetahui bahawa Allah yang berbuat segala-galanya. Lalu dia sengkak kata, aku yang buat ni. Dia kata, kan? Dan yang ketiga, dia nampak perbuatan dia, amal dia. Dan yang keempat, dia minta dan juga tuntut balasan. Sebab dia nampak dia yang buat. Ini ciri orang jahil dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia guna bahasa. Dan apabila engkau jahil akan dia, yakni akan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa tiadalah engkau itu seperti yang demikian itu. Demikian 4 tadi ni. Bahawa mengetahui engkau akan bahawa melihat ia akan engkau, satu. Dan bahawa Allah Ta'ala jua yang fa'il, yang berbuat, padahal tiada engkau pandang kepada amal. Itu tadi ni. Dan seterusnya. Itu dia melalui situ. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, apa jadi? Dia kata, niscaya adalah segala gerak engkau itu bagi engkau. Apa maksud bagi engkau? Yang bagi nafsu engkau. Yang bahagian bagi nafsu engkau. Jadi engkau nampak engkau lah yang buat itu, buat ini. Bila kita nampak kita yang buat diri kita, di situ kita telah menyampilkan 2 fa'il. Kita buat, Tuhan buat. Bila sabit 2 fa'il, maka di situ ada padanya syirik khafi. Syirik ini menafikan ma'rifah. Jadi jahil dia. Bila dia menafi ma'rifah, maka jadi jahillah kita dengan Tuhan. Ini jahil ni tak kenal diri.
Siapa macam orang takabur mendabik dada, aku yang hebat. Maka kita yang ada marifah ni, tu dia tu nak kenal. Orang jahil tak kenal diri. Kalau orang kenal diri, dia tak mengaku diri, dia tak mendabik dada, megah diri, besar diri. Sampai tak kenal itu, dia kata aku bila dia kenal diri dia kata bukan aku, bukan aku semua tu. Semuanya adalah dengan kehendak Allah, izin Allah. Kalau Tuhan tak kehendaki, Tuhan tak izin, tak jadi. Itu kenal nama dia. Maka kenal itulah ibarat sampai. Itu namanya orang yang sampai kepada Allah, yang dia sampai kepada ma'rifat Allah, kenal Allah, itu sampai. Nah, itu bagi kinayah daripada usul, sampai kepada Allah. Jadi maksud sampai kepada Allah itu ialah kamalul ma'rifah billah, kesempurnaan mengenai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru nama kenal. Habis. Kerana apa? Ilan bagi kata adalah segala gerak engkau itu bagi engkau kerana bahwasanya engkau memandang akan dia, yakni akan segala gerak engkau. Engkau nampak engkau lah yang buat, kan? Itu kerana bahwasanya engkau memandang akan dia, yakni akan segala gerak engkau itu terbit keluar daripada engkau. Engkau nampak ni aku lah yang buat, aku yang buat itu, aku yang buat ini. Nampak kita nampak diri. Maka di situ bila nampak diri, memanglah kita tengok dari segi syariat, kita nampak kita yang buat, tapi nisbah kita buat tu panggil nisbah khal'ah, nisbah kasbiyah. Dia panggil nisbah usaha saja, bukan nisbah khalqiyah, bukan nisbah menjadi atau mengadau. Baik, bagi tepi selebih lagi, usaha kita tu kita kan yang buat? Tak, usaha kita bukan kita buat. Habis apa buat? Allah yang buat. Oh, kalau gitu semuanya Allah buat. Itu jawapan. Habis. Bagi tak ada apa, tak ada apa. Kita ada apa? Tak ada apa. Ini hakikat. Itu hakikat. Dari bab ni dia suruh kita pandang dalam mata hati kita, tengok kepada hakikat tu. Hak sebenarnya tu apa? Bukan kita. Itu hak sebenar. Bila dia suruh tengok tu ya. Habis. Itu hati dia panggil, hati kita tu. Syuhud dan musyahadah itu. Itu bagi orang yang jahil. Orang yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya orang yang tidak ada ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan membangsakan kepada dirinya. Jadi nampak diri dia, nampak orang itu, orang ini. Jangan kita sekarang kan pakai dua salah kawan tu, salah kawan ni. Pasal kawan ni, pasal kawan tu, kuliah ditutup pasal positif COVID. Pakai ada salah aku, sebab kita dah nampak kita. Tapi kalau kita nampak Allah, tak ada salah siapa. Semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia datang pada Allah, tentu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah kita pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Habis
kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, beramal dengan amal soleh, buat balik apa yang dia suruh, tinggal apa yang Tuhan tegur. Ulang balik kepada dia. Habis situ. Ni pakai dua salah, kawan tu salah, kawan ni. Sampai bila nak selesai? Sebab salah kawan tu, salah kawan, tak kembali juga kepada Allah, tak bertaubat juga, tak beristighfar juga, tak beramal juga. Sampai bila nak selesai? Tak selesai. Sebab tu cuba kita tengok dalam ayat Quran, Tuhan sebut fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bertelagah antara satu kamu dengan yang lain pada satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kembali pada Tuhan, selesai masalah. Jangan kita sekarang duk salah kawan tu, salah kawan ni, tak selesai. Cuma kita pakat-pakat kembali balik kepada ajaran Allah dan juga ajaran Rasul. Selesai masalah. Selesai masalah. Tak gaduh-gaduh berbalah-balah. Selesai masalah. Allahu Akbar. Baik. Jadi orang arif ni dia tak bergaduh pun. Sebab tu disebut gini, bersalahan orang yang arif, iaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada memandang ia orang yang arif akan yang berbuat itu tak pandang, melainkan Allah Ta'ala juga. Ini Allah Ta'ala saja, tak ada lain. Dia pulang kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, selesai masalah. Jangan contohlah gini, anak kita yang bawa motor atau bawa kereta, bila kita bawa kereta, accident. Lepas itu kita ni kata marah dekat bini kita, tu lampau biar sangat anak bawa kereta. Salah bini. Bini pula salah tu lelaki. Yang abang tinggal kunci dalam kereta apa? Macam tu. Yang abang tinggal kunci dalam kereta tu apa? Cuba simpan. Jadi isteri salah suami, suami isteri lelaki. Jadi tak selesai. Benda dah berlaku dah. Bila nak selesai? Cara selesai, pakat pulang balik. Semua dah takdir Allah, ketentuan Allah. Lepas itu ada hikmahnya, kita pakat perbaiki balik kelalaian kita, kecuaian kita. Mana si suami cuai sebab dia tinggal kunci dalam kereta, anak pun start bawa. Si ibu pula cuai juga, biar anak macam tu. Bila kita kembali balik kepada Allah, selesai masalah. Pakat betul, pakat kembali balik, tengok balik kesilapan, kesalahan, kecuaian, keabaian masing-masing. Maka demikian juga dengan kes ni. Kita kembali balik, apa cuainya kita, apa abainya kita terhadap perintah Tuhan, perintah Rasul. Kembali kepada Allah, perbaiki kecuaian kita, keabaian kita, kesilapan kita, ketaksiran kita, insya-Allah jadi elok balik. Kan? Itu pentingnya kembali kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'ah, kepada Tuhanmu itu kembali. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu balik. Kembali balik kepada Allah. InsyaAllah selesai masalah. Baik. Jadi orang arif ni, dia rojak, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia memandang Allah Subhanahu wa taala yang berbuat semua perkara di dalam alam ini. Sebab tu dia tenang, sangat-sangat tenang. Dan sebab tenang itu kerana rahsia ma'rifah yang ada di dalam hati dia. Sebab ma'rifah ni penting. Imamul Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin dia panggil ma'rifah ni ajallul jawahir. Ajallul jawahir iaitu al-ma'rifah billah, permata yang paling bernilai sekali daripada segala permata ialah ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah, kenal itu penting. Kalau tak kenal tak jadi. Kenal Tuhan itu penting. Begitu. Baik, bila kita kenal, tak apa dah. Kenal dah. Itu kalau tak kenal itu yang kita duk takut serabut sengkam gitu gini. Macam dengan seorang itu dia kenal, tak kenal hantu. Dia tak kenal hantu. Hantu dia usik dah, kau takut bimbang, kau tu kau ni takut. Muka dia tak kenal hantu. Tapi bila dia kenal, hang kan, baru tahu lah. Ni kenal Tuhan. Hantu Tuhan. Nak kenal Tuhan. InsyaAllah tak apa dah. Tenang malah. Kenal. Baik. Lalu dia wamai dalil daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Firman Allah Ta'ala, Qulillah, Qul, macam Qulillahu khaliqu kulli syai'. Artinya katakanlah Allah Ta'ala jua yang menjadikan tiap-tiap sesuatu. Tu. Jadi tu kita ambil secara umum. Kalau nak bahas mengikut kaedah ilmu maka panjang, tapi tak apa, kita cuba ringkaskan. Allah Ta'ala menjadikan tiap sesuatu. Baik. Jadi dia guna di sini bahasa khaliqu, menjadi, yang menjadikan. Jadi khaliq sifatnya ialah khalqun. Sifatnya ialah khalqun, jadi atau cipta. Maka sifat cipta ni dia masuk di bawah sifat apa? Dia masuk di bawah sifat PL, sifat perbuatan. Sifat-sifat dia ada dua jenis. Ada sifat zat, ada sifat PL. Nah, sifat zat, sifat PL. Baik, kalau gitu khulqun ni dia masuk di bawah sifatul af'al. Dia panggil sifat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan Tuhan yang buat semua perkara ni, ya, perbuatan Tuhan, tidak ada yang lain. Baik, sifat fi'il ni dia duduk di bawah apa? Dia duduk di bawah sifat zat, iaitulah duduk di bawah sifat qudrat. Qudrat tu Tuhan kita kuasa. Jadi kuasa tadi kuasa menjadikan, kuasa meniadakan. Dia panggil duduk di bawah sifat qudrat. Kalau gitu menjadi ni bagi kena kepada beberapa ta'alluq sifat qudrat yang tanjidi hadis. Nanti kita kata perbahasan ni panjang, tapi kita cuba ringkaskan. Jadi mana dia duduk di bawah sifat qudrat Allah yang tanjidi hadis. Sebabnya hari ini mengikut tariqah siapa? Mengikut tariqah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia panggil beberapa ta'alluq sifat qudrat yang tanjidi hadis. Maknanya baru benar ni Tuhan mengadakan. Itu satu. Kita ringkaskan. Lepas tu bila kata mengada semua perkara, kulli syai', semua perkara.
Maka semua perkara tu apa dia? Syai' di situ dia panggil syai' mungkin. Maka tak masuk wajib dan tak masuk mustahil. Kerana takluk sifat kudrat, dia takluk pada mungkin saja, tidak takluk kepada wajibat dan mustahilat. Kerana kalau sifat kudrat dia takluk kepada wajibat, maka akan jadi apa? Tahsilul hasil, mengadakan benda yang sudah ada, maka tahsilul hasil mustahil. Kalau sifat kudrat takluk kepada mustahilat, maka akan bertukar hakikat. Hakikat benda tak ada, jadi harus. Maka mustahil jadi harus. Maka bertukar hakikat pun mustahil juga. Jadi tak boleh. Habis itu syai' di situ dia panggil asy-syai' minal mumkinan al-jaizan. Jadi itu. Maka corona ni, COVID-19 ni, COVID-19 masuk dalam syai' mungkin. Duduk di bawah ciptaan Allah, kejadian Allah. Orang sufi tersyud Allah yang menjadikan. Mai kita ada berbalah. Oh, ciptaan China, ciptaan Amerika, ciptaan pakai duk tegak tu, bila nak selesai? Tak selesai. Kembali rujuk kepada hakikat. Allah lah yang berbuat semuanya. Habis senang cerita. Lepas itu kita kembali kepada Allah kan? Kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat pada Allah, pinta pada Allah kan? Bila kita kembali balik, insya-Allah kita tak nak masalah. Ni kita dah nampak kawan tu buat, kawan ni buat. Lepas tu duk masalah kawan tu yang bagi pulih pula, bagi vaksin tu vaksin habis. Sampai bila tak selesai. Tak selesai. Allah mohon maaflah saya cakap ni mengikut kaedah ilmu ini. Mengikut kaedah ilmu ini. Baik. Itu secara ringkasnya kulli syai' mana syai' mungkin. Baik. Itu ayat yang pertama. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Hak kita buat tu pun Allah yang buat. Apa yang nak tahu? Hak kita buat tu bukan kita buat. Hakikatnya lah yang disebut Allah yang buat. Kita ada apa? Kita ada apa? Sebab tu kalau kita ngaji dulu dalam kitab Durrun Nafis, kita ini ibarat wayang kulit. Itu iking. Jadi itu iking tu dia bukan boleh bergerak dengan sendiri, melainkan ada yang menggerak dia apa tu dalam. Itulah kita bukan boleh bergerak dengan sendiri, boleh diam dengan sendiri, melainkan ada penggerak dan pendiamnya. Siapa? Allah. Ini kita tilik kepada situ. Kalau kita kenai Allah, semua gerak-gerik kita dengan Allah, nafas kita keluar masuk dengan Allah, bagi Allah. Tapi bila kita jahil dengan Tuhan, sebab tu kita saling menyalahkan orang itu, orang ini, sampai bila tak selesai. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Berkata Syekh radhiyallahu anhu, situ dulu, Allahu a'lam. Itulah pentingnya ada ma'rifah, kenal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا منصورا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.